Palawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mengadakan pembentangan tentang lebah mengikut Islam dan sains. Sebelum kita mula, saya mempunyai satu fakta menarik tentang lebah. Tahukah anda, lebah adalah salah satunya serangga yang menghasilkan makanan untuk manusia, iaitu madu lebah. Madu lebah dihasilkan melalui pengumpulan nektar yang kemudiannya dikeringkan menggunakan kibasan sayap lebah. Madu mengandungi kira-kira 76% gula, 8% air dan 8% bahan lain. Ini sahaja fakta menarik daripada saya. Mari kita mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Surah Al-Nahl bermaksud lebah. Dan berdasarkan ayat 68 di dalam surah ini, ilham bermaksud wahyu, iaitu petunjuk bagi lebah untuk menjadikan bukit, pohon kayu dan tempat yang dibuat oleh manusia sebagai sarang mereka. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. Kemudian, makanlah dari segala macam buah-buahan. Lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Berdasarkan ayat 69, Allah memberi izin kepada lebah untuk memakan segala buah-buahan dan berjalan di berbagai jalan yang telah dimudahkan oleh Allah, seperti di udara dan di daratan. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat ubat yang menyembuhkan bagi manusia. Dari perut lebah terdapat madu yang pelbagai warnanya, yang juga boleh menyebabkan penyakit yang dialami oleh manusia. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Sungguh pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Lebah menunjukkan betapa besarnya kebesaran Allah bagi orang yang memikirkannya. Anggota badan lebah mempunyai pelbagai fungsi yang berbeza. Bermula dari kepalanya, kepala lebah merupakan rumah otak yang terdiri daripada 950,000 neuron. Lebah mempunyai 5 mata dan bahagian mulut yang sangat kompleks. Seterusnya, lebah mempunyai 2 pasang sayap dan 3 pasang kaki yang berhubung. Ianya dapat memudahkan lebah untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemampuan lebah untuk terbang adalah sekitar 65 km per jam. Namun, kelajuannya akan menurun jika lebah membawa nektar bersamanya. Selain itu, lebah memiliki sekitar 3 juta helai bulu di badannya. Ia memudahkan lebah untuk mengumpulkan butir debunga dan membantu proses penyuburan tanaman. Akhir sekali, lebah mempunyai sengat yang digunakan sebagai mekanisme pertahanan jika lebah merasakan dirinya terancam. Namun, ianya agak menyedihkan kerana lebah akan mati selepas sengatnya dikeluarkan. Seterusnya, saya akan berkongsi tentang cara pembuatan madu lebah. Sebelum saya berkongsikan tentang cara pembuatan madu, saya ingin berkongsikan kisah unik tentang lebah yang berkaitan dengan cara pembuatan madu. Ahli sains telah membahagikan cara hidup lebah kepada 3 bahagian. Pertama, lebah hidup dalam kumpulan yang besar yang mana jumlahnya lebih 50,000 ekor dalam satu masa. Yang kedua,
Setiap sarang mempunyai lebah betina yang besar dan juga digelar sebagai pemaisuri lebah. Lebih 400,000 ekor lebah menjadi pengawalnya dan selebihnya dikenali sebagai lebah pekerja. Ketiga kelompok ini tinggal dalam satu sarang dan saling bantu antara satu sama lain. Tugas pemaisuri ialah bertelur manakala lebah jantan berperanan untuk memindahkan benih-benih mereka kepada pemaisuri. Dalam masa yang sama, lebah pekerja pula akan keluar mencari madu bunga agar dapat dikumpul dan dibawa balik ke sarang. Seterusnya, saya akan berkongsikan tentang bagaimana madu lebah boleh dihasilkan. Lebah pekerja akan terbang sejauh 5 km untuk mencari bunga dan menghisap nektar bunga. Lalu, mereka akan melawat sekitar 50 hingga 100 bunga dalam sekali perjalanan untuk mencari nektar yang lain. Ini adalah contoh nektar. Nektar ialah bahan utama dalam penghasilan madu lebah. Lebah pekerja akan menggunakan proboscis untuk menyedut kelenjar madu ataupun dipanggil sebagai nektari. Ianya akan menjalankan satu proses yang dipanggil inversi. Proses ini adalah proses di mana nektar akan memasuki perut lebah dan perutnya akan memecahkan gula kompleks menjadi gula yang sederhana dan akan menjadi padat. Selepas lebah pekerja pulang ke koloni, ianya akan teruskan nektar ke lebah yang lebih muda yang berusia antara 12 hingga 17 hari. Lebah rumah akan mengambil nektar dari koloni dan kemaskan nektar ke dalam sel-sel lilin madu ataupun dikenali sebagai beeswax bentuk segi enam. Lebah tersebut akan mengubah nektar menjadi madu dan mengeringkannya menggunakan angin hangat yang terhasil daripada kepakan sayap mereka. Setelah madu kering, lebah akan menutup sel-sel madu dengan lilin lebah seperti toples madu yang berukuran kecil. Sekian daripada saya. Terima kasih. Madu membawa banyak keistimewaan kepada manusia. Antaranya ialah madu membantu meningkatkan daya ingatan. Ini kerana madu mengandungi kadar antioksida yang tinggi yang mana boleh mengurangkan kerosakan sel di dalam otak. Yang kedua, madu boleh membantu seseorang itu untuk tidur. Seperti gula, madu boleh meningkatkan kadar insulin dan mengeluarkan serotonin. Badan akan menukarkan serotonin tersebut kepada melatonin, sejenis bahan kimia yang boleh menggalakkan kualiti tidur seseorang. Akhir sekali, madu dapat menyembuhkan luka. Madu mengandungi antioksidan, antibakteria dan antiseptik yang menolong mempercepatkan proses penyembuhan luka. Madu lebah memberikan pelbagai manfaat kepada kesihatan manusia. Sebagai contoh, madu lebah dapat menyembuhkan luka dan bertindak sebagai antibakteria. Selain itu, madu lebah dapat membantu mengurangkan berat badan. Madu dapat membakar lemak walaupun ketika kita tidur. Ia dapat membantu meningkatkan kadar metabolisme yang dapat membantu mengurangkan berat badan dengan lebih pantas. Seterusnya, madu lebah dapat menguatkan sistem imunisasi manusia. Madu merupakan ubatan semula jadi yang membantu mengubati sakit tekak. Hal ini kerana madu berfungsi sebagai antioksidan yang dapat melawan jangkitan virus ataupun bakteria. Madu juga dapat memberikan dan mengekalkan tenaga. Madu yang diambil setiap pagi dapat memberikan tenaga ekstra kepada manusia. Hal ini kerana madu mengandungi gula semula jadi, air, mineral, vitamin, bunga dan protein tersendiri. Selanjutnya, madu lebah baik untuk jantung. Madu dapat memperbaiki tahap kolesterol manusia. Kajian mengatakan bahawa madu dapat menurunkan hampir 5.8% kolesterol tidak baik dan meningkatkan 3.3% kolesterol baik. Akhir sekali, madu lebah dapat menyuburkan kulit dan membantu dalam penjagaan kulit muka. Madu berfungsi sebagai pelembab semula jadi terbaik terutamanya kepada orang yang berkulit kering. Ia juga membantu membuka liang pori yang tersumbat, menyembuhkan bibir yang kering dan mengimbangkan tona kulit yang tidak sekata. Sesungguhnya, lebah menunjukkan betapa hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia perlulah mencontohi kerajinan lebah yang bekerja keras untuk menghasilkan madu untuk kepentingan manusia sendiri. Itu sahaja daripada kami untuk pepetangan bagi tajuk kami ini.
Kami harap pembentangan kami ini dapat memberi pengetahuan baru dan berguna untuk semua. Sekian, terima kasih.